Apakah yang anda akan lakukan sekiranya anda adalah seorang pemimpin atau pemerintah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Ibrahim, A178493, pelajar khusus PG 3273 Institusi Pemerintahan Islam, ingin membuat satu refleksi video bagi memenuhi unjuran rubrik penilaian kursus ini di bawah sediaan Al-Fadhil Ustaz Anwar Fakhri bin Umar dan Ustaz Dr. Nik Abdul Rahim bin Nik Abdul Ghani. Pada pada ini, kepemimpinan boleh dikonotasikan sebagai proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh seorang pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai sesuatu tujuan yang tertentu. Kepemimpinan itu wajib diperjuangkan berdasarkan banyak nas dan dalil. Antaranya, Surah An-Nisa surah yang keempat ayat ke-59, kata Allah, wa atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan para ulil amri di antara kalian. Dan hadis Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kalian adalah pemimpin dan setiap daripada kalian akan ditanya tentang kepemimpinan. Berikut saya akan berikan penjelasan aspek-aspek yang saya akan berikan penekanan sekiranya saya sebagai seorang pemimpin. Contoh, andainya saya memegang jawatan Perdana Menteri Malaysia. Perspektif ini saya huraikan dengan dua aspek, iaitu ukhrawi dan duniawi. Sekiranya saya seorang pemerintah, tanggungjawab utama saya adalah memelihara keutuhan akidah agama dan mengajar mereka akan ajaran agama seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 151, kata Allah, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang bermaksud dan kami mengajarkan kamu, yakni wahai Muhammad, kandungan kitab Al-Quran serta hikmah kebijaksanaan yang mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui. Ayat ini ditafsirkan dengan tugas utusan Allah adalah untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada umat Islam. Ia juga mengisyaratkan bahawa pemimpin mempunyai tugas untuk mengajar masyarakat ajaran-ajaran agama yang unggul. Seterusnya saya akan menekankan perspektif syariah. Syariah berperanan sebagai asas kedua bagi pemerintah Islam. Allah Azza wa Jalla selaku pemilik alam ini, dia adalah paling arif tentang segala keperluan yang dapat menyempurnakan kejadian ciptaannya. Secara amnya bagi alam ini, peraturan yang ditetapkan Allah dirujuk sebagai sunnatullah, manakala secara khususnya peraturan untuk perjalanan hidup manusia dirujuk sebagai syariah. Syariah merupakan peraturan dan perundangan yang terbaik kerana digubal oleh pencipta manusia itu sendiri, iaitu Allah Azza wa Jalla. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran melalui surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 107. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Yang bermaksud, tidakkah kamu mengetahui bahawa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah. Selain itu, akhlak menjadi asas dalam menggalakkan orang ramai bersikap positif dan celik. Tanpa nilai akhlak yang benar dan tepat, sesebuah kerajaan dan para pemimpin akan mudah terjerumus kepada godaan nafsu untuk menyalahgunakan kekuasaan dan sumber yang ada. Sejarah moden pada hari ini dan juga sejarah silam telah merakamkan pelbagai rekod jenayah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan yang berkuasa dan para pemimpinnya yang sanggup melakukan apa sahaja demi mendapatkan dan mengekalkan kuasa dengan seterakusnya mereka membolot segenap kekayaan. Perkara ini semuanya berlaku lantaran tiadanya panutan dan pengamalan akhlak mulia yang sebenarnya. Di samping itu, aspek duniawi yang perlu diberikan penegasan adalah aspek politik, ekonomi dan sosial. Dari sudut siasat, saya perlu memastikan keamanan dan undang-undang negara terbela dari sebarang ancaman luar. Tugas ini termasuk mempersiapkan kekuatan tentera dan memastikan tidak berlaku pencerobohan terhadap negara atau mana-mana jajahan takluknya. Dan ia juga termasuk melindungi negara dan memeliharanya dari perkara haram supaya orang ramai dapat hidup dengan aman dan harmoni dalam negara. Kemudian, sisi ekonomi, saya perlu memastikan polisi negara sentiasa meningkat dan bersaing tinggi agar mampu untuk mempertingkatkan produktiviti negara dan membawa kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Struktur ekonomi yang mapan memacu kestabilan negara untuk jangka masa yang panjang dan utuh. Pentadbiran harta, iaitu merangka pemberian dan keperluan dari Baitul Mal dan cukai, juga perlu diuruskan dengan bijak kerana menjadi sumber ekonomi negara. Akhir sekali, tugas bagi menyelenggarakan kesejahteraan sosial juga menjadi satu tanggungjawab pemimpin. Saya perlu memelihara dan mengembangkan keharmonian masyarakat dan keamanan negara.
usaha menegakkan keadilan di antara manusia tanpa sebarang diskriminasi sangat penting kerana perkara ini berkait rapat dengan sentimen agama dan perkauman serta bertepatan prinsip amar makruf nahi munkar. Kalau khulasah, kepemimpinan dalam Islam adalah kepemimpinan yang didasarkan atas metod kenabian dalam rangka menciptakan kultur masyarakat madani untuk memperolehi ridha ilahi. Metod yang berdasarkan sunnatullah ini mengajak manusia kepada yang makruf dan menegah daripada melakukan kemungkaran. Ajaran Islam hendaklah diresapkan bermula daripada individu, seterusnya ke dalam keluarga, seterusnya negara. Saya sebagai pemimpin perlu sentiasa berusaha bersungguh-sungguh mencari solusi terhadap apa jua cabaran dan rintangan yang saya hadapi, memandangkan ini adalah amanah dan tanggungjawab yang saya akan dipersoalkan oleh Allah di akhirat kelak. Pemimpin yang adil dan menjalankan tugasnya dengan patuh kepada ajaran dan petunjuk Allah, insya-Allah maka beliau akan mendapat perlindungan. Tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah semata-mata. Yauma la zilla illa zilluh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.